Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Siti Zawiyah binti Abu Bakar selaku pensyarah pemantau saya. Saya Muhammad Rafi bin Jeffrey dengan matriks nombor 18 DUP 18F1039. Pada hari ini akan membentangkan mengenai pembentangan akhir latihan industri saya yang bertempat di Lembaga Muzium Negeri Kedah bertarikh 28 Februari sehingga 15 Julai 2021. Tanpa membuang masa lagi, mari kita ke slide yang seterusnya. Okey, pada muka surat ini sebenarnya yang dapat puan lihat terdapat isi kandungan slide yang di mana berikut merupakan poin-poin yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Antaranya ialah objektif latihan industri, visi dan misi muzium, objektif muzium dan sehingga ke akhir sekali adalah penghargaan. Okey. Untuk objektif latihan industri, sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 3 objektif utama yang boleh saya terangkan di sini. Pertamanya ialah membina personaliti pelajar, kedua proses mempraktikkan teori yang dipelajari dan ketiga adalah pendedahan kepada alam pekerjaan. Okey, untuk membina personaliti pelajar, maksudnya di sini dengan adanya latihan industri, seorang pelajar itu boleh menjadi lebih bertanggungjawab, bersikap jujur dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat firma yang beliau join, yang beliau sertai, minta maaf. Okey, kemudian dalam masa yang sama juga, personaliti ini membolehkan pelajar untuk lebih bersikap terbuka yang di mana beliau boleh mengamalkan sikap kerja berpasukan apabila melakukan tugasan di tempat kerja dan melatih komunikasi berkesan yang di mana ini satu elemen yang sangat penting apabila memasuki alam pekerjaan. Yang kedua adalah proses praktikkan teori yang dipelajari. Di sini proses ini adalah satu proses mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di institut ke firma. Jadi dengan adanya latihan industri ini, pelajar dapat mempraktikkan segala apa yang telah mereka belajar sebelum ini di politeknik ke alam pekerjaan. Dan akhir sekali adalah pendedahan kepada alam pekerjaan. Yang di mana dengan adanya latihan industri ini, pelajar dapat merasai pengalaman sebenar bagaimana alam pekerjaan itu dan justru ia dapat melahirkan tenaga manusia yang berkualiti dan produktif apabila mereka berpengalaman di dalam bidang pekerjaan yang telah mereka ceburi sewaktu latihan industri ini. Pada masa akan datang lah, mereka jadi manusia yang produktif bekerja itu. Okey, seterusnya adalah visi dan misi Muzium Negeri Kedah. Okey. Untuk visi Lembaga Muzium Negeri Kedah, ianya ialah untuk menjadi agensi pengurusan bahan warisan yang terunggul di Malaysia. Dan misinya ialah untuk menguruskan bahan-bahan sejarah, kebudayaan dan alam sebelah jadi negeri Kedah dengan mengenal pasti, mengumpul, menjelidik, memelihara dan mempromosikan bahan warisan bagi meningkatkan kesedaran serta memupuk semangat cinta kepada negeri dan negara. Okey, seterusnya adalah objektif muzium. Okey. Untuk poin yang pertama, seperti mana yang dapat puan lihat, ialah untuk mentadbir, mengurus serta merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti di muzium. Maksudnya di sini Muzium Negeri Kedah ni, dia bukannya dia ada satu muzium dia saja tau. Dia apa orang kata, di bawah Muzium Negeri Kedah terdapat lagi sub-sub muzium yang lain. Contohnya macam Muzium Padi, Muzium Diraja. Jadi Lembaga Muzium Negeri Kedah ni, dia adalah HQ yang akan mentadbir dan mengurus segala aktiviti-aktiviti yang dirancang untuk setiap muzium dekat situ, yang di bawah seliaan dia lah. Okey, yang kedua adalah untuk menyelamatkan warisan sejarah dan budaya dengan cara memungut, memelihara, menyimpan dan mempamer barang secara sistematik. Itu adalah objektif yang kedua muzium. Ketiga adalah untuk membuat dan menjalankan penyelidikan. Contohnya macam terdapat bahan-bahan sejarah yang telah ditemui yang baru. Jadi pihak muzium lah yang akan buat dan menjalankan penyelidikan tentang
bahan tersebut. Kemudian jikalau perlu untuk pameran yang baru, pihak ini jugalah yang akan buat penyelidikan apa yang perlukan untuk buat pameran tersebut. Kemudian adalah untuk menggalakkan industri pelancongan. Seperti mana yang kita tahu, muzium pun merupakan salah satu daripada elemen yang terdapat dalam industri pelancongan. Dan akhir sekali adalah untuk menjalankan pameran pelajaran, which is known in English adalah educational based exhibition, yang dianggap sebagai mustahak demi kepentingan muzium dan orang ramai. Seperti mana yang kita tahu, muzium ni elemen dia adalah untuk mendidik masyarakat mengenai budaya warisan sejarah kita. Oleh demikian, adalah penting untuk pihak muzium membuat pameran yang berasaskan educational based exhibition ni supaya orang ramai dapat sesuatu info yang mengenai apa yang dipamerkan lah di situ. Okey, kita masuk pada pengenalan muzium. Untuk pengenalan muzium, terdapat beberapa unit di dalam muzium Lembaga Muzium Negeri Kedah ni. Contohnya antara unit-unitnya adalah unit pentadbiran dan sumber manusia, unit kewangan, unit pembangunan, pameran dan pendidikan, unit sewaan, unit penyelidikan dan penerbitan, unit pendaftaran, repositori dan kenderaan, kemudian unit konservasi dan unit perhubungan awam dan pemasaran. Untuk maklumat puan, tidak semua unit ini berada di Lembaga Muzium Negeri Kedah. Sesetengah unit seperti unit sewaan, unit perhubungan awam dan pemasaran, mereka berada di muzium yang berlainan. Contohnya, unit perhubungan awam dan pemasaran berada di Muzium Padi. Okey, seperti yang mana yang telah saya bagi tahu tadi, muzium-muzium lain yang di bawah sejaan Muzium Negeri Kedah adalah Muzium Padi, Muzium Diraja, Balai Seni Negeri, Memorial Tunku Abdul Rahman dan Rumah Warisan. Untuk penempatan pelajar, saya ditempatkan di unit pendaftaran, repositori dan kenderaan. Okey, untuk unit ini, fungsi unit pendaftaran, repositori dan kenderaan ni, seperti mana kita tahu, Lembaga Muzium Negeri Kedah menyimpan pelbagai koleksi harta warisan, kebudayaan, sejarah dan alat semula jadi dalam bentuk artifak, spesimen, dokumentasi, khasnya yang berhubung kait dengan negeri Kedah bagi tujuan pemeliharaan, penyelidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Antara koleksi Lembaga Muzium Negeri Kedah meliputi koleksi etnologi, koleksi arkeologi dan koleksi spesimen. Koleksi etnologi ni dia koleksi yang berkaitan dengan manusia. Contohnya macam pakaian, manuskrip, barang-barang perhiasan, macam tu dan lain-lain lagi. Untuk koleksi arkeologi, dia kepada batu-batuan dan sebagainya. Dan koleksi spesimen pula adalah kepada koleksi, lebih merujuk kepada koleksi alas semula jadi, which is yang dekat sini maksudnya haiwan yang telah diaibad, itulah koleksi haiwan tersebut. Okey, secara ringkasnya, fungsi unit pendaftaran, repositori dan kenderaan, tugas dia adalah sebarang aktiviti pengendalian, pembelian, pinjaman untuk pameran, carian koleksi bahan, penyerahan artifak atau hadiah dikendalikan oleh unit ini. Maksudnya kat sini, segala apa yang berkaitan dengan barang-barang yang diperlukan oleh pihak muzium, tak kira sama ada untuk koleksi, pameran dan sebagainya, unit ini yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan tersebut. Dan agak baru adalah tugas yang seterusnya, unit ini bertanggungjawab dalam menguruskan kenderaan muzium. Okey, kita masuk kepada ringkasan aktiviti latihan industri. Untuk minggu pertama, kami hanya melakukan aktiviti perekodan buku di pusat sumber. Kemudian, pengetahuan kemahiran yang diperoleh, pelajar mempelajari cara merekod buku. Dan impak dan kesan kepada pelajar berupaya mengenal pasti jenis buku yang terdapat di pusat sumber dan cara perekodan buku yang dilakukan.
seperti mana yang ketahui, pada minggu pertama kami belum ditempatkan di mana-mana lagi unit di muzium. Jadi oleh demikian kami diminta untuk ke pusat sumber dan bertugas dulu di situ sebelum ditempatkan di unit masing-masing. Untuk minggu kedua pula, kami terlibat dalam aktiviti pembersihan dan sanitasi ruang pameran muzium. Dengan aktiviti yang dilakukan ini, kami dapat mengetahui selok-belok ruang muzium dan cara mengendalikan artifak sewaktu proses sanitasi berjalan. Dan impak dia kepada pelajar belajar cara menguruskan barang pameran dengan lebih cermat dan hati-hati di samping mengetahui cara sanitasi yang dilakukan. Untuk minggu ketiga, kami melakukan aktiviti pelabelan manuskrip dan dengan melakukan aktiviti tersebut, kami dapat mengetahui cara menguruskan barang-barang manuskrip mengikut standard yang ditetapkan dengan teknik yang betul. Contohnya macam perlu pakai sarung tangan, kemudian melekatkan stiker pendaftaran, kemudian adalah cara-caranya nanti yang akan saya jelaskan pada slide-slide seterusnya. Kemudian impak dan kesan kepada pelajar ia dapat menambah ilmu mengenai jenis barang yang dikendalikan dan cara pengendaliannya. Untuk minggu keempat, saya berpeluang menyertai mesyuarat pembuatan video dokumentari Wau Kedah yang bertajuk Legenda Sepanjang Zaman. Hasil daripada mesyuarat tersebut, pelajar dapat menimba pengalaman dan pengetahuan tentang sesi menyertai mesyuarat dan perbincangan yang dilakukan sewaktu itu. Dan impaknya ialah membiasakan pelajar dengan gaya dan cara kerja di muzium, especially apabila muzium hendak buat satu program, dia dapat berikan pengetahuan baru lah dalam hidup saya macam mana muzium mengendalikan program tersebut daripada mula. Untuk minggu kelima, hasil daripada mesyuarat tadi pada minggu keempat, saya menyertai program pembuatan video dokumentari Wau Kedah. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh ialah cara pengendalian sebuah program, hiasan tempat dan gerak-gerik teknik kamera sewaktu hendak merakam sebuah dokumentari. Yang di mana di sini saya dan seorang lagi kawan saya terlibat sebagai kru di tempat tersebut dan kami terlibat sebagai kru perhiasan tempat. Oleh yang demikian, kami terlibat dalam nak hiasan tempat, nak buat backdrop, kemudian teknik-teknik kamera nak shoot macam mana tu kami yang diberitahu oleh juru foto tu, dan dia dah suruh kami hias macam mana supaya nak buat main focus dekat pakcik yang kami buat video tu. Macam tu. Impak dan kesan kepada pelajar menimba pelbagai pengalaman berguna dari cara pengendalian item Wau sehingga penglibatan sebagai kru produksi sewaktu rakaman. Untuk minggu ke-6, kami merekod dan melabel artifak. Oleh yang demikian, kemahiran yang diperoleh dapat belajar cara urus item muzium dengan betul. Dan kesannya kepada pelajar semakin mahir dan berkeyakinan dalam mengendalikan item-item muzium. Untuk minggu ke-7, kami mengendalikan stiker unit dan file-file unit, yang di mana kami perlu memotong dan mengidentifikasi jenis stiker serta menyusun dan mengetahui dokumen dalam fail jual beli unit pendaftaran. Stiker yang dimaksudkan di sini adalah stiker yang saya katakan tadi, stiker pendaftaran. Kemudian adanya stiker yang menyatakan keadaan suatu barang, yang maksud sifat suatu barang tu. Contohnya barang yang mudah pecah, barang yang rapuh, barang yang apa orang kata lagi, lain-lain tu, dia ada stiker-stiker dia dengan kod-kod warna yang tertentu. Kemudian kami juga terlibat dalam pengurusan fail jual beli unit, yang di mana kami dapat info baru tentang pengenalan stiker unit dan selok-belok fail dokumen urusan jual beli unit. Untuk minggu ke-8, pengemas kinian fail-fail koleksi dan item dan melakukan pembungkusan dan penyimpanan artifak. Kemahiran yang diperoleh, pelajar belajar cara mengemas kini fail dan teknik membungkus dan menyimpan barang dengan betul. Oleh demikian, pelajar lebih cekap berbanding dahulu dalam menguruskan pengfailan dan penyimpanan artifak.
Untuk pengurusan skinian file ni kami cuma macam apa orang kata update isi-isi dalam file tu, dan untuk melakukan pembungkusan dan penyimpanan artifak ni dia memerlukan lebih sikit apa orang kata cara-cara dia lah. Macam apabila pegang tu kena pakai sarung tangan, kemudian dibalut dengan bubble wrap, kertas acid free paper untuk menjaga keadaan barang daripada terlibat kena dengan asid-asid lain ke kan, asid yang ada di udara ni. Kemudian masukkan silika gel bersama dengan bungkusan tersebut, baru dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian akhir sekali disimpan ke dalam almari di store. Untuk minggu ke-9, kami melakukan pemindahan maklumat dari bentuk hard copy ke soft copy. Dengan itu, kemahiran yang diperoleh ialah cara melakukan pemindahan maklumat. Dan kesannya, pelajar mempelajari cara pemindahan maklumat koleksi secara soft copy atas tujuan digitalisasi maklumat. Semua maklumat yang telah ditransfer secara soft copy ini adalah untuk tujuan di mana ada bukti, proof. Apa orang kata soft copy, kalau kata anda kata file hard copy ni rosak, kita ada yang soft copy punya rujukan lah, macam tu. Untuk minggu ke-10, kami membuat poster yang di mana kemahiran yang diperolehi ia dapat meningkatkan kemahiran dan kreativiti pelajar dalam pembuatan poster. Kesannya, pelajar lebih kreatif dalam membuat poster penggunaan aplikasi software seperti Canva dan editor lain. Untuk minggu ke-11, kami melakukan pengimbasan gambar. Pelajar dapat belajar cara mengimbas gambar menjadi soft copy dan cara menggunakan mesin pengimbas. Kesannya, pelajar sudah dapat memupuk skill dan kreativiti individu yang lebih baik dari masa lalu secara lebih efisien dan teliti. Untuk minggu ke-12, kami melakukan pemindahan fail koleksi stem dan sampul surat ke bilik repositori, yang di mana pelajar dapat belajar cara memindahkan barang dan jenis barang yang dipindah ke bilik repositori mengikut cara yang ditetapkan. Kemudian, kesannya pelajar lebih mahir dalam mengemaskan fail koleksi museum. Ya, memang unit ni dia memang terlibat dalam apa orang kata pengendalian artifak. Oleh yang demikian, memang nampak macam kerja yang berulang-ulang, tapi itu merupakan satu tugasan yang sangat besar tanggungjawab dia dalam menjaga nilai barang tersebut daripada rosak. Macam tu. Untuk minggu ke-13, kita membuat inventory koleksi wayang kulit dengan menambahkan maklumat item, memasukkan saiz ukuran dan menyimpan maklumat itu ke dalam template PowerPoint. Berikutan dengan aktiviti itu, kemahiran yang diperoleh, belajar cara masukkan data inventory dan mempelajari cara pengurusan inventory. Dan kesannya, pelajar lebih teliti dalam buat kerja terutamanya ketika memasukkan data maklumat koleksi. Untuk minggu ke-14, pemilihan wayang kulit untuk dibuat poster. Pelajar mereka dan membuat desain poster, kemudian menghantar kepada penyelia setelah ditambah baik. Oleh demikian, kemahiran yang diperoleh, pelajar dapat belajar cara menggunakan elemen yang bersesuaian untuk poster dan teknik susunan warna serta komisi warna yang bersesuaian untuk hasilkan sebuah poster. Impak pada aktiviti ini, pelajar lebih kreatif, produktif dan mahir dalam menggunakan itu untuk hasilkan poster. Poster-poster ni dapat dilihat di Facebook page Lembaga Muzium Negeri Kedah. Untuk minggu ke-15, kami melakukan pencarian maklumat mengenai nama, perwatakan dan maklumat mengenai suatu wayang kulit. Kemudian masukkan semua maklumat yang diperoleh ke dalam template PowerPoint juga. Hasil pada aktiviti tersebut, kami dapat mengenali karakter, jenis dan kisah di sebalik jenis wayang kulit tersebut. Dan impak dan kesannya kepada pelajar dapat info baru mengenai kisah di sebalik wayang kulit dan lebih menghargai nilai estetikanya. Seperti mana yang diketahui umum, wayang kulit ni merupakan satu koleksi yang sangat very nice collection yang ada dekat museum itu, sebab dia koleksi yang banyak dan semuanya masih dalam keadaan yang cantik.
Dan dia pun koleksi wayang kulit tu ada banyak dan pelbagai jenis. Oleh yang demikian memang menarik untuk kita ketahui latar belakang mengenai setiap karakter dalam wayang kulit tersebut. Untuk minggu ke-16, pengemaskinian maklumat file berkaitan arkeologi atau pembatuan dengan menambah semula data baru keadaan ke dalam file dan setiap maklumat disusun dengan mengikut tahun perolehan. Dan kemahiran diperolehi mempelajari cara masukkan data inventory dan cara pelajari pengurusan file inventory, dan pelajar boleh mengetahui sebuah sedikit info mengenai item dan cara pengurusan file. Untuk minggu ke-17, saya menaik pendaftaran koleksi almarhum Sultan Abdul Halim dan menyusun maklumat ke dalam template. Kemudian pelajar semakin cekap menguruskan inventory, dan akhir sekali kesannya ia dapat meningkatkan kecekapan pelajar dalam proses memindahkan maklumat. Untuk minggu ke-18, pemilihan gambar koleksi bahan tembikar dan kaca untuk dibuat poster. Pelajar mereka dah membuat desain poster dan dihantar kepada penilaian lah. Ini satu proses yang hampir sama dengan yang poster wayang kulit tu, cumanya berbeza dari segi bahan yang dibuat poster lah. Untuk minggu ke-19, kami melakukan sesi fotografi koleksi perolehan dari pejabat Sultan Kedah selain mengambil ukuran, pembungkusan koleksi dan proses penafasiran nama setiap koleksi. Kemahiran yang diperolehi daripada aktiviti tersebut menambah kemahiran dalam fotografi selain menambah pengetahuan mengenai Sultan dari Kedah dan beberapa aktiviti luar. Impaknya, pelajar dapat pelajari cara pengurusan fotografi koleksi. Dan akhir sekali untuk minggu ke-20, kami membuat kerja-kerja inventory, memasukkan maklumat dan gambar koleksi perolehan ke dalam template. Kemudian kemahiran yang diperolehi mempelajari cara masukkan dan pengurusan inventory, dan kami lebih teliti dalam membuat kerja-kerja inventory. Seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan menjalani latihan industri di Museum Negeri Kedah. Untuk kelebihannya, saya dapat senaraikan dekat sini 5 kelebihan yang saya rasa bersesuaian. Di mana pertama sekali adalah suasana tempat kerja yang selesa dan tenang. Dia tak panas, ada aircon, tempat kerja pun okey, very nice. Kemudian kurang stres. Kemudian kelebihan dia dekat sini, saya dapat menimba pengalaman baru, berjumpa dengan orang-orang baru juga dekat situ. Majikan dan rakan sekerja pun baik-baik, semuanya baik, tak kacau orang. Okey lah, mereka semua baik dan sangat supportive dan saling tolong-menolong. Jikalau ada masalah apa-apa ke, memang mereka care for each other. Dan cuti minggu pun selama 2 hari dalam seminggu, which is hari Khamis dan hari Jumaat dan Sabtu. Tapi untuk kekurangan yang dapat saya nyatakan di sini ada 2. Satu, kawasan kerja yang agak terhad. Kemudian yang akhir sekali, tiada elang pelajar. Untuk laporan teknikal, seperti yang dapat puan lihat di sini, secara ringkasnya saya boleh katakan dekat sini apa yang dilakukan di laporan teknikal ini adalah ringkasan daripada aktiviti yang telah kami lakukan secara 20 minggu tersebut. Ini adalah ringkasan aktiviti utama yang boleh saya senaraikan lah, seperti proses peliputan buku, kemudian pelibatan dalam proses pembersihan sanitasi bangunan museum, pelebalan dan pengendalian manuskrip, pengebasan foto, sesi fotografi artifak, pemeriksaan dan perekodan barang di ruangan pameran dan store, kemudian menyertai program pembuatan video dokumentari, pembuatan poster, pengemaskinian file unit, dan akhir sekali pembungkusan dan penyimpanan koleksi. Semua ini dapat dilihat secara lebih detail lagi di dalam laporan akhir yang telah saya lakukan lah. Kemudian cadangan saya untuk pihak museum, pada pendapat saya, bagaimana caranya untuk kita nak
apa orang kata, menghidupkan kembali muzium ni dengan lebih aktif lagi. Pada pendapat saya lah kan, kita boleh pihak muzium boleh mempertimbangkan idea untuk berganding bahu dengan local influencer ataupun selebriti dalam usaha untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali seni dan sejarah warisan bersama komuniti masa sekarang. Kemudian meluaskan lagi aktiviti yang berkonsepkan online di kala pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Maksud dia di sini, pihak muzium boleh mengaktifkan lagi kegiatan online. Contohnya mengupdate apa-apa info di Facebook dengan lebih giat lagi, membuat apa orang kata virtual punya tour muzium. Sebab apa orang kata, masyarakat tak boleh datang kat muzium waktu-waktu pandemik sebab muzium tu tak dapat buka. Jadi inilah cara kita nak bawakan muzium kepada untuknya masyarakat. Kemudian pihak syarikat perlulah menambahkan lagi saiz dan unit ruang pameran supaya lebih banyak lagi koleksi yang dapat dipamerkan kepada khalayak ramai. Sebab sebagai seorang pekerja muzium di situ, sememangnya memang banyak lagi artifak, item-item yang belum dapat dipamerkan kepada khalayak umum di bahagian repositori tersebut. Oleh demikian, cakap saya adalah lebih baik jikalau muzium dapat menambahkan lagi saiz dan ruang pameran supaya segala item-item ini dapat dikongsikan bersama untuk tontonan umum. Kemudian mempelbagaikan lagi dan menambah sudut atau ruang interaktif yang di mana membolehkan pengunjung untuk berinteraksi dan merasai sendiri pengalaman ke muzium daripada hanya melihat dan membaca maklumat sahaja. Idea ini adalah apabila nanti lepas muzium boleh buka semula lepas pandemik ni, pihak muzium boleh membuat ruang ataupun mendigitalisasikan mana-mana aktiviti ataupun info yang terdapat di muzium tu supaya lebih menjadikan muzium kita ni sebagai satu muzium yang update. Maksud saya kat sini, satu muzium yang berada pada abad ke-21 ini. Sebab kita nak menarik minat orang datang ke muzium. Sebagaimana orang kebanyakan tahu, apabila mereka datang muzium ni, mereka hanya melihat barang-barang, baca sedikit maklumat info dan mereka balik. Kita tak nak macam tu. At least dengan adanya cadangan ni, kita boleh bagi mereka satu pengalaman yang baru apabila mereka datang ke muzium ni, dan mereka akan lebih minat dan lebih memahami tentang sejarah warisan yang cuba kita terangkan kepada orang ramai. Dan tak silap saya, banyak negara barat telah melakukan jenis ini, ruang interaktif ni, yang di mana memang banyak masyarakat mereka di negara barat tersebut enjoy ke muzium sana. Dan akhir sekali adalah menerapkan budaya telefon pintar melalui sistem aplikasi apps dan cara membawa pameran kepada masyarakat melalui aplikasi secara ada talian atau telefon maya. Di sini maksudnya sebab sekarang kan pandemik, jadi kita boleh membuat satu aplikasi apps, dan dengan cara ni apabila masyarakat download app ni, mereka dapat melihat apa koleksi yang ada di muzium, di bahagian ruang pameran. Jadi maksudnya dekat sini kita bawa muzium kepada mereka supaya mereka dapat merasai pengalaman ke muzium walaupun di kala pandemik ini melanda gitu. Kesimpulannya di sini ianya merupakan satu pengalaman yang berharga dan takkan saya lupakan apabila menjalani latihan di Lembaga Muzium Negeri Kedah. Kemudian ia melatih diri saya untuk menjadi seorang yang berdisiplin dan berdikari, kerana saya perlu keluar daripada kepompong keselesaan saya untuk ke Negeri Kedah dan menjalani latihan industri. Sedikit sebanyak membantu dalam menjadikan saya seorang yang berdisiplin dan berdikari. Kemudian saya dapat merasai peluang bekerja di sektor kerajaan, dan akhir sekali saya boleh menilai kemampuan diri sendiri apabila jauh daripada keluarga. Seterusnya, penghargaan saya adalah
kepada first kali Pengarah Lembaga Muzium Negeri Kedah Encik Suhaidi bin Syukri, kemudian Pendahulu Pegawai Takbir Encik Amran Yusri bin Ahmad Shah kerana memberi peluang saya menjalankan latihan industri di Muzium Negeri Kedah. Terima kasih juga kepada Encik Hafifi Abdul Wahab selaku Penolong Kurator Muzium Unit Pendaftaran dan Repositori Muzium Negeri Kedah, Encik Mahyudin bin Lebai Osman serta Puan Rokiah binti Syuib selaku Pembantu Muzium di atas segala tunjuk ajar dan sumbangan ilmu yang diberikan selama saya berada di Unit Pendaftaran Muzium Negeri Kedah. Tidak saya lupakan juga kepada rakan-rakan sekerja saya dan semua pihak yang membantu saya selama saya menjalani latihan industri di Lembaga Muzium Negeri Kedah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Dan ini adalah sedikit lampiran lah muzium, foto muzium, dan ini kata-kata pada seorang pelukis buku cerita kanak-kanak pada saya, Maira Kalman. Beliau mengatakan muzium ni a visit to a museum is a search for beauty, truth and meaning in our life. So go to museum as often as you can. Sebab kita ke muzium ni kita nak tahu kita punya sejarah leluhur, warisan, sejarah kita, sejarah asal kita macam mana. Jadi dengan ke muzium kita dapat tahu sedikit sebanyak maklumat mengenai sejarah asal kita lah. Kemudian ini merupakan gambar-gambar kenangan saya ketika di Muzium Negeri Kedah. Dan sekian, terima kasih, hingga berjumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.